Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam membicarakan tentang mengenai kita diajar supaya beberapa perkara yang boleh menjadikan faktor menjadikan diri kita hidup dalam keadaan bahagia. Dan di antara faktornya Al-Quran yang pertama, faktor membawa pada rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dalam hidup kita ni menjadikan keutamaan pada kitanya. Yang pertama yang disebut dengan Al-Quran. Yang keduanya, kita masih lagi bicarakan faktor yang kedua di penghujung ini, iaitu faktor yang kedua yang disebut dengan tajarrud anid dunia. Kita mengosongkan diri kita ataupun kita yang meletakkan bahawa akhirat itu besar, dunia ini tak ada nilai pada diri kita. Yang ni yang kita kena letakkan dalam hidup seseorang. Kalau sekiranya kita letak dalam jiwa kita ni perasaan sayang, cinta pada dunia, maka akhirat itu akan tertinggal pada diri kita. Kebanyakan manusia demikian. Manusia ni diajar supaya bila manusia hidup berkejaran untuk dunia, dia tak kejar lagi akhirat. Ni kesan daripada kejaran dengan dunia. Sebab tu dunia yang kita tinggal sekarang ini, kita diajar supaya jadilah hidup kita ni di dunia ni bagaikan seorang yang permusafiran, yang bermusafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang terakhir yang kita baca tu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadikanlah kamu seolah-olah di dunia ni orang yang bermusafir, kata Rasulullah, ataupun orang yang gharib. Gharib ni maknanya orang yang asing. Kamu tinggal dekat kawasan yang asing macam mana? Kita pergi ke rumah orang dalam keadaan yang kita rasa terasing, orang tak pandang dan sebagainya. Demikian juga dengan dunia. Dunia ni kita diajar supaya tinggal di dunia ni dalam keadaan yang gharib. Gharib ni maknanya terasing. Kita jangan rasa kita ni selesa dengan dunia, jangan. Tetapi kita rasa dalam hidup kita ni ada benda yang tak kena terhadap dunia ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia adalah salah seorang sahabat yang terkenal sangat zuhud terhadap kehidupan dunia. Abdullah bin Umar, sehingga kan ia menghindarkan daripada jawatan khilafah. Dia tak nak pegang jawatan menjadi khalifah umat Islam ni, dia tak nak. Padahal beliau sangat tepat dan sesuai untuk jawatan tersebut. Seandainya ia memintanya, nescaya tidak akan ditolak. Ini jawatan yang patutnya ada pada dia. Akan tetapi beliau meninggalkannya kerana beliau ingin mengamalkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka jadilah ia seperti orang yang asing, bagaikan seorang yang musafir dalam dunia ini. Ia tidak terlalu berkeinginan terhadap yang sedikit yang akan lenyap, dan ia akan meninggalkan kemewahan dan kemegahan. Abdullah bin Umar di antara contoh orang yang tak nak pegang jawatan. Walaupun dia ni, padahal dia ni sepatutnya layaklah, kerana dia anak pada Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhumah. Ni nak sebutnya gambaran kalau patutnya, tapi dia tolak, tak nak. Kenapa tak nak? Bimbang kalau pegang jawatan nanti akan wujudnya kemegahan dan kesombongan. Kan kadang-kadang orang kita ni kan, kita tak pegang jawatan pun, tapi kita menumpang je jawatan orang. Kita ni misal contohnya, kita ni jawatan apa dia? Kebetulannya kita menumpang jawatan suami kita. Lain dah kita. Suami kita kebetulan jadi Perdana Menteri misal contohnya. Lain terus dalam hidup kita. Rasa belagak kita tu lain. Ni baru je baru suami kita jadi Perdana Menteri. Belum lagi kita jadi Perdana Menteri. Ni contohlah. Nak sebutnya gambaran bagaimana mudahnya kita ni untuk kita nak rasa datang perasaan. Suami kita jadi CEO je satu syarikat. Kita terhadap syarikat tu kita rasa macam milik kita lah. Ni kadang-kadang kita menumpang je.
Bukannya kita pun memegang jawatan tu kita boleh wujud kesombongan. Apatah lagi kalau sekiranya kita ni memegang jawatan. Yang pegang jawatan lagi sombong. Yang tak pegang jawatan, menumpang je jawatan pun sombong. Kadang-kadang kita ni sepupu je pada tok ketua kampung. Sepupu je tok ketua kampung, jalan mengangkang je kita ni. Orang tanya kenapa? Kerana kita sepupu kita ketua kampung. Ni benda-benda yang demikian. Kita ni kadang-kadang dua pupu je dengan OCPD, misal contoh. Bukan main lagi, dah belagak dia ni. Ni nak gambarkan tentang bagaimana kita ni kadang-kadang menumpang je glamour orang, tapi kita dah rasa bukan main lagi pada diri kita. Ni di antara contoh. Abdullah bin Umar, kalau nak kira dia ni layak, dia layak, tapi dia tolak. Kalau dia nak minta jawatan, dia nak pada jawatan khalifah, memang dia layak. Dia pembuka kota Mesir. Patutnya pembuka kota Mesir ni layak dia lah, tapi dia tak. Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Amru, bukan. Nak sebutnya patutnya Abdullah bin Amru bin As. Maksudnya daripada meninggalkan kemewahan dunia di sini adalah kamu mengambil sesuatu yang bermanfaat bagi kamu daripada dunia itu. Meninggalkan dunia ini maksudnya bukannya kitanya tinggal seluruhnya dunia ataupun kita meninggal dunia terus, tidak. Macam orang mati tu, tidak demikian. Maksudnya yang disebut dengan meninggal dunia ni, kadang-kadang kita suka ambil kesempatan dengan dunia. Ambil kesempatan dengan dunia ni apa dia? Kita nak kepada ketamakan pada diri kita, harta benda kita, jawatan kita dan sebagainya. Padahal kita pun tak layak-layak pun dalam hidup kita ni. Kan kita kan nak sangat rumah besar. Dah rumah besar, kita dah mula dalam kabut. Allah letihnya nak menyapu. Dah rumah besar tu. Dah rumah besar. Sahabat Ana tu, Ana pernah cerita kan, sahabat Ana dipanggil seorang kontraktor. Mari dia jumpa dengan saya kejap. Dia kata, bila datang je kontraktor tu, dia kata, boleh tak tolong saya? Tolong apa? Tolong kecilkan sikit rumah ni, dia sebut. Tolong kecilkan sikit rumah ni. Dia kata, kontraktor kata buat kerja gila. Tak ada lagi orang yang atas dunia ni yang nak mengecilkan rumah. Tiba-tiba kamu ni nak mengecilkan rumah. Tak ada lagi, setakat ni semua orang buat kontrak nak suruh besarkan rumah, lapangkan lagi rumah. Dia tak mengecilkan sikit rumah. Dia bertanya kenapa nak kecilkan rumah. Dia pun jawab, dia kata sunyi, tinggal 2 orang je sekarang. Tinggal 2 orang je dengan suami dan isteri. Terkelip-kelip 2 orang dalam rumah tu kan. Anak-anak dah tak ada dah. Dalam keadaan macam ni kita nak apa dia? Nak biar besar, nak biar nampak gah, konon-kononnya dalam keadaan besar tu, tapi kita tak ada benda pun yang kita dapat daripada kebesaran yang kita lihat itu sendiri. Allahu Akbar. Meninggalkan manfaat dunia sehingga dia tidak terlalu menyibukkan dan melalaikan kamu. Dunia yang dimaksudkan ini jangan sampai melalaikan kamu dan menyibukkan kamu. Lalai ni macam mana? Sampai tak pergi semayang, sampai tak berjemaah kita. Punca apa dia tak berjemaah ni? Kerana lekanya kita dengan urusan jual beli, lekanya urusan kita dengan anak pinak, lekanya urusan kita ni dengan mengejar yang dinamakan dengan keuntungan dunia. Padahal apa masalahnya kalau kita boleh pergi semayang berjemaah kejap? Semayang kat rumah pun 4 rakaat juga, semayang dekat masjid pun 4 rakaat juga. Tapi nak sebutnya gambaran bagaimana tak naknya kita berjemaah. Bila tak nak berjemaah, kerana apa dia? Leka kita dengan urusan dunia. Malaysia kita ni dia tak jadi budaya lagi, budaya berjemaah. Semayang berjemaah tu masih lagi lemah sangat kita. Kalau di negara Arab kita ataupun di India, di Pakistan, budaya berjemaah tu kuat. Semayang berjemaah ni kita boleh tengok negara-negara lain berjemaah rajin. Ni kita ni lemah sangat dalam budaya kita. Patutnya jadi budaya semayang berjemaah ni, terutama semayang subuh berjemaah. Subuh tu di antara masa yang paling terbaik. Tapi kadang-kadang kita ramai mana yang membiarkan masa subuh itu dengan dengkuran yang panjang, yang menyebabkan akhirnya kita tak pergi semayang berjemaah di kalangan kita. Budaya ni dipanggil sayang, menyimpan duit, simpan sampai banyak duit kita,
Sampai banyak 2.6 bilion duit kita ni. Banyak sangat duit kita sekarang. Nak sebutnya gambaran banyak tak banyaknya kita. Simpan duit, orang lain tak, orang lain sampai tak ada duit. Ni gambaran apa dia? Sibuknya kita mengumpul dan mengumpul sebanyak mungkin. Leka kita. Zakat tak keluar, rugi kita. Kemudian sedekah tak ada. Manfaat untuk agama tak ada. Bila kita mati, duit itu menjadi milik orang lain. Menjadi milik orang lain dah. Kita ni tak ada, tak berjalan. Patutnya berjalan dah ada duit. Bawa ambillah duit tersebut, berjalan. Musafir, berjalan. Patutnya demikian. Berjalan. Kenapa berjalan? Kita kata dah tak ada dah benda nak makan. Nak makan yang tu tak boleh. Nak makan yang ni tak boleh. Nak makan banyak dah tak boleh sekarang. Berjalan. Gunakan manfaat duit tersebut. Untuk apa dia? Bermusafir. Bermusafir ke mana? Jalan. Pergi negara-negara lain. Tengok bagaimana negara lain. Keadaan negara lain. Ni ilmu ni. Ilmu. Yang kita pergi berjalan tu, kita dapat ilmu. Para hadirin sekalian, cuba berjalan. Bila kita berjalan, bermusafir je sikit, nescaya kita akan banyak ilmu-ilmu yang baru yang kita dapat. Dia akan jadi takjub dalam diri kita. Takjub dengan kebesaran Allah dan kehebatan dan perjalanan yang Allah jadikan. Sebab tu dalam Islam, sampai peringkat nak sebut gambaran berjalan kan, bermusafir ni, dalam Islam ni sampai peringkat orang yang bermusafir tu layak terima zakat. Layak terima zakat. Nak suruh apa dia? Umat Islam ni kena bergerak. Jangan duduk setempat. Bila kamu bergerak, kamu akan dapati bagaimana benda. Kamu akan jadi kreatif dalam hidup kamu. Kamu akan jadi banyak ilmu yang kamu dapat daripada perjalanan yang kamu berjalan itu. Ni tak kadang-kadang kita duit banyak, diam je. Nak tunggu apa? Nak tunggu mati je. Tunggu mati tak bergerak kita. Jangan. Biar duit kita yang ada ni jangan simpan. Jangan simpan. Gunakan untuk apa dia? Gunakan untuk kerja-kerja yang baik, amal-amal soleh yang banyak yang boleh kita lakukan. Ni kan ramai ni musim-musim ibadah korban. Misal contohnya, ramai orang pergi ke Kemboja nak pergi buat korban ke Kemboja. Pergi. Misal contohnya, kita pun tumpang sama pergi nak tengok bagaimana negara Kemboja. Orang Islam di sana beraya dan sebagainya. Pergi ke Aceh, sekarang yang terbaru di Aceh pula. Kemudian pergi ke mana? Nak pergi ke negara Rwanda misal contoh. Pergi ke negara-negara demikian. Tengok macam mana keadaan umat Islam. Ini peluang-peluang yang kita ada tu, kita berjalan dengan tujuan dapatkan ilmu dalam hidup kita. Kita tak boleh sentimental dengan raya dia panggil. Raya tak boleh. Raya jangan. Masa raya ni masa sensitif berjalan. Kalau boleh duduk je kat rumah. Menunggu anak-anak nak makan-makan dengan anak-anak, dengan yang tu je yang kita nampaknya bergerak. Bila kita bergerak, maka kita boleh lihat macam mana yang Allah jadikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak caralah. Manfaatkan. Jangan kamu hidup dengan setempat. Jangan. Kerana apa dia? Kalau kamu duduk setempat, kamu akan mengumpul banyak harta benda kamu, yang menyebabkan akhirnya kamu sibuk dengan urusan dunia. Kamu sibuk dengan dunia sehingga dia tidak terlalu menyibukkan dan melalaikan kamu. Dunia ni jangan sampai terlampau sibuk dan melalaikan kamu. Orang yang kerja tu kan, kerja turun pagi, balik tengah malam, baliknya. Kemudian balik sampai malam tidur. Bangun balik pagi esok, turun lagi, pergi kerja lagi. Begitulah hidup dia. Seharian dia dengan keadaan yang jenis demikian. Bila masa dia nak tenangkan diri, bila masa dia nak menghadap depan Allah, nak baca Quran dan sebagainya. Tetapi justru dia akan menjadi penolong bagi kamu dalam berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dunia ni penolong kamu dalam kamu mentaati perintah Allah. Jangan kamu jadikan dunia ni sebagai tempat yang kamu nak mengumpul dan membanyakkan apa sahaja dalam hidup kamu. Jangan. Tapi jadikan dunia ni sebagai penolong dan pembantu kamu untuk kamu mentaati perintah Allah. Itu yang terbaik pada diri kamu. Satu Allah tegur kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kereta yang perlu dialihkan. Nak sebutnya gambaran Allah Subhanahu wa taala sebut alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur ni Allah Subhanahu wa taala sebut, kenapa kamu dilekakan dengan memperbanyakkan dan memperbanyakkan. Memperbanyakkan dan memperbanyakkan ini
yang menyebabkan kamu ni, menjadikan diri kamu ni sibuk. Sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tersumbat dalam lubang kubur, baru kamu tersedar pada diri kamu. Sekarang ni lah kitanya diajar supaya lakukan dan lakukan. Sebahagian orang yang mengertikan zuhud ini dengan berlepas tangan daripada dunia ini secara mutlak. Setengah-setengah orang dia faham bahawa dunia ni merupakan tempat yang kita diajar supaya tinggalkan dunia 100%. Bukan demikian. Zuhud ni dia kata tak payahlah berpakaian macam orang yang biasa-biasa. Pakai baju tu compak camping je kalau boleh. Kalau boleh pakai selipar tu warna lain-lain sebelah-sebelah. Tu baru zuhud. Orang kata zuhud kan, zuhud bukan zuhud tu tolol dipanggil. Tolol lain, zuhud lain. Kena pandai, kena faham pada diri kita. Sampai ada kereta pun tak naik kereta, berjalan kaki. Orang tanya kenapa berjalan kaki? Zuhud dia sebut demikian. Ni gambaran bukan demikian. Islam bukan demikian. Islam zuhud maknanya anda biasa sebut. Zuhud ni kamu gunakan sepenuhnya nikmat yang Allah bagi pada kamu dalam mentaati perintah Allah. Itu tanda kamu zuhud. Kita ada RM100, kita gunakan RM100 untuk taat perintah Allah. Itu zuhud. Kalau kita ada RM100 tetapi kita gunakan RM10 untuk mentaati perintah Allah, itu bukan zuhud, itu kedekut. Dekut lain. Kita ada RM100, kita guna RM150, itu bukan zuhud, itu boros. Boros dengan di antara boros dengan zuhud, di tengah-tengah itulah zuhud. Zuhud ni maknanya kamu manfaatkan setiap benda yang kamu dapat. Kerana orang ni Allah bagi dalam hidup dia berbeza-beza nikmat. Kita ni tak jangka pun nikmat min haitsu la yahtasib. Kita tak jangka dalam hidup kita nak dapat begini. Dulu anak ulang banyak kali, dalam diri kita ni, bagaimana diri kita ni sentiasa, kadang-kadang Allah jadikan dalam hidup kita ni berbeza-beza nikmat. Dalam hidup seorang kadang-kadang berapa ramai orang yang Allah jadikan dalam hidup dia, dalam hidup dia ni, yang dulu dia susah, sekarang Allah jadikan kesenangan dalam hidup. Berapa orang yang Allah jadikan dahulu dia dalam keadaan senang, tapi sekarang Allah jadikan dia susah. Maknanya Allah jadikan putaran hidup ini berbeza-beza. Sebahagian lagi ada yang mendefinisikan zuhud ini dengan mengatakan kamu bersikap tidak peduli dan meninggalkan apa sahaja yang haram. Definisi ini dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Akan tetapi kalau zuhud itu hanya sebatas ini sahaja, meninggalkan yang haram, maka setiap orang akan masuk dalam kategori zuhud ini. Katanya Imam Ahmad, dia kata zuhud ni kamu tak buat benda yang haram, kamu zuhud. Kerana ramai manusia ni yang buat benda yang haram. Siapa yang berani mengatakan bahawa dia tak buat benda yang haram? Tak ada. Kerana apa dia? Siapa yang berani kata dia tak pernah mengumpat? Tak pernah mengumpat, tak mungkin. Anak sebutnya hidup kita ni tentu saja ada yang mengumpat. Kalau kita tak mengumpat pun, kita jadi AJK kecil mengumpat. Maknanya kita ni terlibat juga. Duduk diam je, senyum-senyum orang mengumpat. Maknanya kita ni pernah buat dosa dalam hidup kita. Siapa yang berani kata dia tak pernah terpandang benda yang tak baik? Tak ada. Maknanya hidup kita ni, kalau kita boleh tahan diri kita daripada kita tak buat benda yang dilarang oleh Allah, maknanya kita zuhud. Tak mungkin payahnya kita. Macam anda buat contoh kan, anda pergi ke Kok Lipe tu, pergi ke Satun di kawasan Satun ni asalnya tanah milik orang Islam daripada Kedah. Asalnya Satun ni Kedah dahulunya, tapi bila perang akhirnya dapat pada kerajaan Thailand. Ni banyak kita kan terlepas, pada Singapura terlepas, kemudian Satun terlepas, Patani terlepas. Banyak asalnya memang di bawah kerajaan Malaysia. Sekarang Malaysia jadi secok je Malaysia, kecil je Malaysia. Ni kerana apa dia? Kerana tak pandai, tak bijaknya orang-orang kita sebelum daripada ni. Pergi di Satun tu pula, pergi ke Kok Lipi, lebih kurang sejam setengah pula naik speedboat laju, naik bot laju ni. Dalam keadaan sampai di sana nak makan kerana pulau tu pula asalnya orang Islam, milik seorang ulama Aceh. Ulama Aceh yang dia telah membina kawasan pulau itu. Tapi apabila satu ketika bila jatuhnya kerajaan Islam ni, seluruh pulau itu jadi murtad. Murtad.
Tak ada seorang pun orang Islam. Nak sebut sampai peringkat demikian. Kita pergi tu ramailah orang bukan Islam yang ramai. Pergi tu nak cari kedai restoran Islam ni pun payah. Pergi restoran pula, tengok dalam restoran tu ada agak pula. Restoran halal Islam, orang Islam. Kita tanya Islam. Tapi ada agak ni. Dia kata ni untuk orang bukan Islam dia sebut. Senang dia ni. Ni nak sebutnya dia jual juga. Pakai seluar pendek. Tapi jadi tok imam masjid. Nak sebutnya gambaran tak ada orang Islam, tak ada. Kita ni waktu mana kita lapar macam tu, anak nak sebut masa kita lapar begitu, kita nak makan kat mana? Nak makan kat mana? Takkan nak puasa 24 jam. Akhirnya kena duduk juga kedai macam tu. Yang ni paling ringan dia panggil. Paling ringan daripada keadaan yang teruk tadi. Yang paling ringan ni dia kata dia jual, yang ni agak ni dia jual. Macam kita naik kapal terbang. Dalam di atas tray tu sekali dia letak arak, dia letak macam-macam gaya. Waktu mana di atas tray ni ada arak, ada tiba-tiba orang yang betul-betul zuhud, dia kata tak, saya tak nak minum. Tapi boleh bertahan ke tak minum? Sebab di atas tray tu dia tolak sekali kan. Arak pun ada, kemudian dia ada juga minuman yang halal. Jadi kita tanya, ana pernah sekali ana tunjuk ana nak minum air apple kan, ana sebut begitulah. Dia bawa datang kasbek. Kita tengok berbuih je benda. Katanya ni apa dia? Wine dia sebut. Arak. Kenapa kamu minta arak? Dia salah dengar. Kita minta tu kita tunjuklah. Kita tunjuk tu dia tersalah, dia nampak. Kita minta yang disebut dengan arak tadi. Nasib baik tak minum kita. Minum rasa memang lintang pukang lah gitu. Nak gambarkan tentang bagaimana kita ni, kalau orang yang zuhud sungguh, dia boleh tinggalkan keadaan yang sebegini. Bolehkah kita? Tak boleh. Para hadis kan berapa kali para hadis kan boleh nafi ke dalam hidup kita. Kita pergi restoran, orang yang menyediakan makanan tu tak bertudung. Pelayan tersebut dalam keadaan tak tutup aurat. Bolehkah kita, orang yang zuhud, dia tak sanggup dia nak makan. Tak sanggup, tak nak makan lah. Tak nak buat lah. Tak boleh. Payahnya dan sukarnya dalam dunia kita pada hari ini. Ini tanda apa dia? Kamu sebenarnya tak zuhud, dia panggil. Kalau kamu boleh jaga, hebat kamu. Ada ingat lagi guru Ana bagi tahu, dia kata orang-orang alim zaman dahulu, dia berjalan masuk dalam pasar ni, dia pergi ke pasar, dia pakai spek mata hitam, dia bawa payung. Spek mata hitam tu, tengok jauh, terpandang jauh orang perempuan ditunduk. Dia tutupkan payung, dia berjalan. Kan kita tengok dalam YouTube tu, apabila ada penyampaian hadiah, yang sampaikan hadiah tu perempuan yang seksi, pakai seksi tersebut. Ada seorang pemuda tersebut, dia pakai kopiah. Yang nak menyampaikan tu ialah perempuan seksi. Dia buat macam mana? Apabila sampai orang perempuan tu pada giliran dia untuk nak menyampaikan hadiah, dia ambil kopiah dia, dia tutup muka dia. Sehingga kan orang tu berlalu pergi. Nak sebutnya gambaran. Boleh kita buat? Payahnya kita. Dalam dunia sekarang ni, maknanya kamu tidak zuhud, katanya Imam Ahmad. Payahnya. Kita ni kalau tengok perempuan seksi, bagi orang lelaki dah, lagi pandang hadiah ni hadiah. Jangan bergerak disebut. Pandangan pertama untuk kamu, kan Allah sebut. Pandangan kedua dosa untuk kamu. Dasar pada hadis Rasulullah demikian. Dia kata kalau gitu Ustaz, kita pandang jangan bergerak-gerak. Sebut demikian. Katanya mereka. Nak dia kata sebab pandangan pertama tu hadiah Allah untuk kamu. Maknanya itu pemberian Allah, tak apalah, Allah tak ambil dosa. Tapi yang kedua, kamu paling kali kedua dosa. Dia kata kalau begitu kita pandang jangan tergagap-gagap. Duduk mandang kita. Taqiyuddin Abu Abbas Ibn Taymiyah mendefinisikan zuhud ini dengan mengatakan, zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Taqiyuddin dia cerita, Abu Abbas Ibn Taymiyah dia sebut bahawa zuhud ini kamu meninggalkan hal-hal yang tidak bau manfaat. Tak ada manfaat, borak kosong.
benda yang tak manfaat kan. Boleh, Islam bukan larang pun berborak tu, tapi Islam kata benda yang sia-sia. Kita beli barang, beli timbun dalam rumah kita, ada manfaat ke? Tak manfaat pun. Banyak mana dah kita beli barang cenderamata tu banyak je, tersusun je. Ada manfaat ke? Tak manfaat. Duduk begitu lah. Nak kata lawa, tak lawa sangat pun. Tapi kita habiskan duit kita ni beli apa dia? Beli ni kerang besar tu kan, kerang besar tu. Dia boleh makan ke? Tak boleh makan pun. Tapi dia nak letak atas almari je. Dia nak letak atas almari je. Maknanya contoh-contoh kulit-kulit yang dia beli tu, benda kalau kita tanya berapa mahal daripada ada kerang benda tu. Tapi dia kata ni seni beli benda demikian. Berapa ramai orang kita dia beli lukisan-lukisan yang berpuluh-puluh ribu lukisan itu. Kalau kita tanya untuk apa, dia kata ni lah seni. Ustaz tak faham, dia suruh. Ustaz tak faham, ni seni bagi diri dia. Seni conteng begitu je. Seni dalam hidup dia. Ni bagi orang demikian. Islam, kalau kamu boleh tinggalkan benda demikian, tanda kamu zuhud lah. Benda tu bukannya dilarang, tapi dia panggil tak ada manfaat. Tak ada benda yang tak bermanfaat dalam hidup kamu, kemudian kita tinggalkan. Sedangkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat, maka zuhud dalam hal tersebut zuhud yang tercela dan tidak diperkenankan. Faktor yang tiga yang menyebabkan kecintaan, faktor bagaimana kita nak mencintai Allah. Lepas pada yang pertama yang disebut Al-Quran, yang kedua tajarrud anid dunia, yang ketiga qiyamul lail, bangun solat malam. Ni bangun malam, bangun tahajud. Dan solat malam ni ana sebut banyak kali pada perhalian sekian. Solatlah walaupun 2 rakaat. Kalau kita boleh lah. Lepas pada tu solat bila? Kalau kita ni jenis tak boleh bangun, solat terus selepas isyak. Belum nak tidur tu solat terus, Allahu Akbar terus. Belum nak tidur ni kita sebut, ya Allah aku kena solat dah sekarang. Aku ni kalau tak solat ni tak bangun-bangun dah aku ni. Kita sebut demikian, payah nak bangun. Kita hanya sukar untuk bangun. Oleh kerana kesukaran untuk bangun, kita kata, ya Allah aku kena solat juga. Kalau aku tak solat sekarang ni, aku tak tahajud ya Allah. Jadi kita solat lah. Kerana apa dia? Solat tahajud ni bermula daripada lepas isyak, berakhir sebelum mana subuh. Adapun tidur tu menjadi sunat hukum dia. Yang terbaiknya tidur dulu. Yang terbaik buat macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan dia tidur, kemudian dia bangun, kemudian dia tidur balik, kemudian dia bangun sembahyang subuh. Itu yang terbaik lah, yang tak boleh kita nafikan. Yang kalau kita boleh buat demikian, itu yang terbaik. Tapi orang Melayu kita ni, anda tak cadangkan. Orang Melayu kita ni, kalau tidur, bangun, dia tidur balik, tak bangun. Jadi sukar untuk nak bangun pula. Tu yang tambah, tidur pula pukul 5 dah tidur. Kita tidur balik pukul 5. Rasanya pukul 7 baru terjaga. Dia akan terjadi demikian. Kebanyakan kitanya, lagi dekat dengan subuh kita tidur, lagi tak bangun pada diri kita. Tu kesan. Faktor ketiga ini untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan qiyamul lail, bangun malam, solat sunat di malam hari. Qiyamul lail ni, kalau anak kata dia tidak semestinya solat, tetapi dianya bangun malam dengan tujuan kita wirid, dengan tujuan kita zikir, dengan tujuan kita ni berdoa. Tu qiyamul lail. Qiyamul lail ni jangan kita ikat diri kita dengan solat je, tetapi bangun berbuat amal soleh. Bangun waktu itu dengan tujuan apa dia? Kita wirid je. So apa kita jadi demikian? Jawabnya kerana kita uzur. Bila kita uzur, orang perempuan dia uzur, dia boleh bangun dia zikir je, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia ulang dan ulang pada diri dia. Lepas tu dia merasa mengantuk, dia tidur balik. Tu qiyamul lail lah tu. Qiyamul lail pada diri seseorang. Kita mengadakan keadaan kita yang sesungguhnya kepada Allah ketika kita melakukan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu karakter
hambanya yang bertakwa adalah yang gemar melakukan qiyamul lail. Di antara tanda-tanda hamba Allah yang memang hebat, Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang suka bangun qiyamul lail. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini qalilan minal lail, tidur tu sikit je. Ma yahja'un. Untuk dunia tu mereka tidur sedikit di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang yang macam ni pada waktu-waktu mana menjelang subuh, waktu mana sahur, dia akan sentiasa beristighfar dan mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah sebut. Wabil asharihum yastaghfirun. Dekat-dekat dengan subuh tu, waktu sahur, kita sebut waktu itu dia akan minta ampun, mengalir air mata dia di pipi dia dalam keadaan ketakutan dosa-dosa yang dilakukan dalam hidupnya. Ini orang yang hebat dipanggil di kalangan hamba Allah yang Allah puji orang demikian. Kalau kita nak suruh Allah puji kita, bangun. Cara Allah sebut pada malaikat, cuba tengok tu, hamba aku tu malam-malam orang lain semua terbaring, tengok jutaan manusia sedang baring, sedang tertidur, tapi dia ni boleh bingkah bangun, ambil air sembahyang. Malaikat cuba tengok, malaikat bangganya Allah dengan hamba yang bangun tahajud malam ini sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka merenggangkan tempat tidur mereka, junubuhum, di lambung mereka tersebut, anil madaji, daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum, semata-mata berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan rasa takut, wa tama'an, dalam rasa tamak, dalam keadaan rasa tamak, wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada apa yang kami bagi pada mereka, mereka seringkali menafkahkan di jalan Allah. Kami bagi rezeki yang ada pada mereka. Bagi bukan mereka guna untuk diri mereka sangat pun, tapi mereka banyakkan dalam hidup mereka ni dalam keadaan yang sentiasa berinfak di jalan Allah. Ada aja peluang sedekah, tak tinggal dalam hidup mereka ni berinfak dan berinfak. Ini di antara tanda-tanda hamba kepada Allah yang dipuji oleh Allah. Ana sering kali kan, kalau kuliah kadang-kadang, sejak daripada dulu lagi, start daripada mula-mula ana mengajar lagi, ana sentiasa amalkan. Ana sebut tentang kat sini perlukan infak, kat sini benda ni perlukan infak, perlu infak. Bukan tujuan nak suruh kita kata ustaz ni sikit-sikit minta derma, sikit-sikit minta derma. Kita nak latih di kalangan kita ni, termasuk diri ana sendiri, ni peluang untuk dapat pahala. Ni peluang untuk dapat pahala. Ni cara kita, bukan sekadar kita sebut, tapi kita tunjuk ni ruang yang kita boleh. Ruang yang kita boleh. Tak semestinya kita infak ni mesti di masjid. Tak mestinya kita infak ni untuk yang namakan dengan bulan Ramadan. Infak ni terbuka dalam hidup kita ni bila-bila masa. Kalau boleh tiap-tiap hari itu ada infak-infak dan sedekah-sedekah yang kita lakukan. Kerana apa dia? Kerana kita dapat rezeki ni pun hasil daripada mana? Hasil daripada kita infak dahulu. Infak tadi Allah tambah lagi rezeki. Allah tambah daripada rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Kita dapat min haitsu la yahtasib, yang kamu tak jangka-jangka dalam hidup kamu. Ana ingat lagi waktu mana belajar kat Mesir dahulu. Waktu mana pensyarah ana mengadu pada dia tentang payahnya ana belajar. Sukarnya nak faham tu, waktu mana dia cerita tentang waktu isyraq, waktu duha, waktu belajar ni, ana mengadu pada pensyarah ana. Mengadu pada dia, memang payahnya. Kita nak memahami, nak memahami bahasa Arab Mesir itu satu. Kemudian nak faham terhadap bagaimana sebenarnya ajaran agama itu satu. Nak faham tu susah, kita mengadu pada dia. Dia ambil kepala kita, dia buka kopiah hana ni, dia letak, dia baca doa. Dia pegang, dia golek. Kepala kita ni dia golek, dia baca doa. Kemudian dia baca siap tu, dia sebut apa dia? Kamu nak senang ke belajar? Dia tanya. Ana kata nak sangat. Dia kata kamu banyakkan sedekah di jalan Allah. Kamu infak di jalan Allah. Kamu akan dapati mudah pelajaran kamu. Dan memang demikian. Kita waktu mana belajar dahulu, susahlah. Nak belajar ni Allah memang payah. Dengan rezeki kita ni payah. Anak kebetulannya waktu mana anak pergi belajar dahulu pula, tak ada ibu seorang penogah getah saja.
Kemudian sukar, bukannya sesenang sekarang. Sekarang ni kalau kita susah-susah, kita boleh mengadu terus, bagi tahu pada ustaz-ustaz tolong umum dan sebagainya. Sekarang dulu tak ada orang. Kita zaman tu zaman surat dipanggil. Kita hanya boleh, duit ni memang kita simpan betul-betul, kita guna tu sikit-sikit. Dalam keadaan kita dapat sikit-sikit ni, payahnya ibu ni terpaksa berhutang. Anak belajar dulu, anak berhutang. Berhutang dengan orang tu, berhutang dengan orang ni, dengan pakcik, berhutang dengan orang ni. Waktu mana anak balik tu, habis belajar tu, anak menanggung hutang RM13,000. RM13,000 kita menanggung hutang. Kerana susah sungguh belajar. Dalam lebih kurang 6 tahun ke 7 tahun yang sudah baru habis hutang belajar. Nak sebutnya gambaran bagaimana susah. Tapi duit-duit yang kita dapat tadi, macam mana kita nak suruh dapat berjaya ni, nak belajar 4 tahun tu, kita nak belajar demikian, kita infak. Ada je peluang infak, kita infak. Orang minta derma je bagi, walaupun serobok dipanggil. Serobok ni maknanya 25 sen. Duit kertas Arab ni dia ada 25 sen. Jadi kita bagi 25 sen. Walaupun 25 sen kita bagi. Dengan tujuan apa dia? Ni bukan anak nak banggakan diri anak tak, tapi nak sebutnya, lepas pada itu memang belajar tu mudah. Allah bagi pada kita ni belajar ni, ya Allah, kita alhamdulillah dapat belajar streetnya. Belajar biasa lulus. Orang lain kawan-kawan yang memang pelajar cemerlang di Malaysia, memang pelajar-pelajar yang terbaik di Malaysia, pergi sana sangkut. Ada yang sangkut tak habis-habis, ada lagi. Nak sebutnya kita ni alhamdulillah Allah bagi. Salah satu anak tengoknya sedekah, yang kedua doa ibu. Memang kekuatan doa ibu tu, memang laju je. Yang menyebabkan, pernah satu ketika anak masuk dalam Dewan Periksa tahun ketiga anak belajar. Ni anak memang menghafal payah, anak tulis surat pada ibu anak. Tulis surat nak cerita pada dia, nak periksa. Kemudian anak bagi tahu memang periksa ni terlampau penting. Kerana belajar tu setahun dalam keadaan sekali periksa 18 mata pelajaran. Sekali periksa tu 18 mata pelajaran. Sangkut 2 je mata pelajaran tak lulus. 2 je mata pelajaran tak lulus, ulang balik, repeat balik tahun depan. Maknanya kalau kita tahun 3, 2 je mata pelajaran tak lulus. Dia sekali je setahun periksa. Bukan sistem SEM. Sistem SEM yang ada ni mudah sikit. Tak lulus boleh masuk SEM akan datang. Ni tak lulus tahun tu, tahun depan ulang balik. Kitab tu anda ingat lagi waktu mana belajar tu tinggi daripada meja ni, susun tinggi. Allah, kita kata banyak ni nak suruh masuk semua dalam kepala. Jenuh kita rasa belajar. Waktu mana belajar ni sini, tulis surat pada ibu tu anak menangis tu sengaja biar air mata tu jatuh atas tulisan kita ni. Ibu baca tu bangun, anak diberitahu ibu anaknya bangun tahajud, bangun solat hajat, bangun betul-betul beria ni. Anak masuk periksa tahun 3 tu memang sangkut tulis je ayat Quran. Anak waktu tu madah mata pelajaran Al-Quran ni kena hafal 2 juzuk bagi ajnabi dipanggil. Orang asing kena, pelajar asing ni kena 2 juzuk. 2 juzuk ni cuba bayang, kalau tahun 3 maknanya 6 juzuk. Kita kena tulis, kena sambung ayat Quran tersebut. Dah jadi 6 juzuk, dia boleh tebuk je ayat mana kita kena tulis. Tak ingat, bukan tulis sikit, tulis banyak. Periksa satu mata pelajaran perlu 3 jam nak tulis ayat Quran tu, sambung, jangan bagi salah. Payahnya kita nak menyambung ayat-ayat tersebut, sukarnya kita belajar. Tapi pejam je mata nampak tulisan, Al-Quran. Nampak ayat apa yang kena sambung, ayat apa yang kena sambung tu. Alhamdulillah kita pejam je mata, oh ayat ni kita pun tulis balik. Pejam je mata, ayat ni sambung balik kita ni. Nak sebutnya payahnya menghafal. Tapi kesan daripada mana? Sedekah dan juga yang namakan dengan doa ibu ini sendiri. Untuk kekuatan lah. Selain daripada kita bangun tahajud malam ni, tak usah ceritalah. Bangun solat pada Allah, minta sungguh-sungguh, beria kitanya. Nak sungguh, nak gambarkan belajar itu tak semudah itu. Di Malaysia kita ni mudah je belajar. Nak tengok anak-anak kita belajar zaman-zaman kita ni jauh lebih mudah daripada keadaan yang kita belajar sebelum daripada ni.
Ni nak sebutnya pada diri kitanya, wa mimma razaqnahum, daripada apa yang kamu bagi itu, yunfikun, kamu diajar supaya infak harta benda kamu. Ana perhati orang yang rajin infak ni, Allah tak miskinkan pada dia. Allah jadikan dia penuh dengan kekayaan. Jadi kita pun belajar untuk kita berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang keadaan orang yang beriman daripada ahlul kitab. Apa dia? Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail wa hum yasjudun. Laisu sawa'a, mereka tak sama, katanya Allah. Min ahlil kitabi ummatun, di kalangan ahli kitab itu ada golongan yang merekanya ummatun qa'imatun, bangun pada malam-malam hari ni, mereka membaca ayat-ayat Allah, yatluna ayatillahi ana al-lail, mereka baca ayat-ayat Allah tu pada waktu malam hari, wahum yasjudun, dan mereka semua dalam keadaan sujud dan sembahyang pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka kerana mereka kerap kali membaca ayat-ayatnya di malam hari, tatkala mana kebanyakan manusia terlelap tidur. Ini walaupun dia ahli kitab, baca ayat-ayat Allah, baca Al-Quran Karim, baca ayat Allah ni sama ada baca kitab Zabur, Injil yang diturunkan pada mereka sebelum daripada ni. Mereka di kalangan ahli kitab, yatluna ayatillahi ana al-lail, pada malam hari mereka baca dan baca dalam keadaan mereka wahum yasjudun, mereka dalam keadaan sujud pada Allah. Ni kena adalah pada kita satu ruang dekat rumah kita tu, tempat yang kita solat. Ana sebut banyak kali ni, kalau boleh dekat rumah kita ni ada satu ruang yang memang kita ni ada mihrab kita, mihrab untuk kita solat. Kat rumah kita tu, satu, ada setengah ulama kata biar banyakkan ruang solat, pergi merata semayang tu. Sebab tu timbul isu sejadah yang ada ni. Kenapa nak suruh semayang tu banyak tempat dalam rumah? Kenapa nak suruh apa dia semayang dengan dalam rumah ni banyak tempat? Dengan tujuan nak suruh semua tempat itu membawa keberkatan. Pun ada juga. Sebab tu kita semayang dekat dapur rumah kita tu, hampa jadah kat takbir Allah Akbar, nampak letih je duduk atas kerusi kat dapur kan. Ni cara mudah pada diri kita ni nak suruh kitanya. Tapi kalau kita ada satu ruang tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT nanti. Waktu mana kita tak ada tu, nanti ruang tu akan menangis. Allah tak ada dah ruang sujud di atas aku ni, di ruang yang sentiasa disujud dalam hidup ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umatnya untuk sentiasa melakukan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri suruh umat dia ni qiyamul lail. Qiyamul lail boleh kita laksanakan meskipun hanya dengan melakukan solat 2 rakaat sebelum waktu subuh tiba. Sebelum subuh tu pun boleh. Bangun sebelum mana subuh, dah semayang sunat 2 rakaat. Sekitar setengah ataupun 1/3 jam sebelum subuh. Setengah ataupun 1/3 sebelum mana subuh lah, senang ceritanya. Agar kita termasuk daripada golongan orang yang sentiasa mengasihi Allah pada saat yang indah seperti itu. Dalam kitab As-Sahihain, Sahihain ini 2, iaitu kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bukhari dan juga Muslim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahawa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya hatta yabqa sulusul lail fayaqul hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah, hal min da'in fa'ujibah. Ini hadis ni hadis yang kebanyakan alim ulama sebut terhadap Allah turun ke langit dunia. Tiap-tiap pagi ni yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, Allah turun sampai ke langit dunia. Tiap-tiap pagi turunnya hatta yabqa sulusul lail, sehingga 1/3 malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun sambil Allah kata apa dia? Hal min sa'ilin fa'utiyah, mana-mana orang yang minta dengan aku nak bagi. Aku nak bagi. Allah ulang, hal sa'ilin fa'utiyah, mana-mana orang yang minta, aku nak bagi benda yang dia pinta itu. Dia pinta apa dia? Aku nak bagi. Kemudian hal min mustaghfirin fa'aghfir lah, mana orang yang minta ampun, aku nak ampun dosanya. Allah sebut demikian. Maknanya
Siapa yang dia minta aku tak ampun, tak ada. Semua orang yang minta aku ampun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Minta je, minta ampun, aku ampunkan dosa-dosa dia. Hal min da'in fa ujibah. Mana-mana orang yang berdoa, aku akan mustajabkan doa dia. Doalah apa pun, aku akan mustajab, dan aku akan mustajabkan doa dia. Tentunya maksud turun di sini adalah turun yang sesuai dengan keagungan Allah lah. Turun ni bukannya turun macam kita turun daripada tangga ke, daripada rumah, tak. Tapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita tidak dapat menggambarkan, mengilustrasikan dan menyamakan, tetapi kita juga tidak dapat membantahnya keadaan diturun ini. Tak payah fikirlah macam mana Allah turun. Tapi nak sebutnya gambaran sampai peringkat daripada arasy Allah, Allah turun sampai ke langit dunia. Nak menerimanya keadaan apa yang berlaku, keadaan yang berlaku ini sendiri. Akan tetapi saat-saat sahur seperti ini banyak dilalaikan oleh manusia. Sayangnya waktu mana dekat dengan subuh ni, ramai orang kita biarkan. Habis masa kita ni tidur je, masa itulah paling nyenyak. Sampai azan subuh pun tak dengar. Kadang-kadang mikrofon masjid itu memang mengadap depan rumah tangga kita. Tak dengar pun. Kenapa tak dengar? Kerana kita dikencing oleh syaitan. Tiap-tiap malam kena kencing pada syaitan dekat telinga kanan kita, telinga kiri kita, yang menyebabkan akhirnya tak dengar lagi ayat-ayat Allah. Kita kan kalau kita pergi, Ana pergi ke satu tempat di Indonesia, di Bukit Tinggi, pagi subuh, waktu mana subuh Jumaat, dengar tu mereka bangun sebelum mana subuh tu, kita duduk atas bukit sikit, bilik ni, dengar ni sayup, kedengaran tu riuh je. Lepas tu waktu mana masuk subuh tu, azan tu riuh. Allah sedapnya dengar kita. Dengar pagi yang hening itu, pagi yang penuh dengan kabus itu, kedengaran azan. Kita pula duduk dalam kawasan berlembah begitu, seronok kita dengar. Ya Allah, tenangnya, damainya saat pagi-pagi sebegini dengar azan subuh. Kenapa? Kedengaran azan subuh tu kita rasa nikmat. Syukur kita pada Allah. Ya Allah, bagi peluang pada aku nikmat sebegini, ya Allah. Tempat kita ni dengar 1, 2, 3 tempat ya kita dengar, tapi tak meriah sangat. Patutnya meriah, patutnya riuh je pagi-pagi kedengaran. Tempat kita ni kalau riuh je, orang mula hantar surat lah. Mula surat, perlahankan sikit. Nak suruh perlahankan. Padahal itulah saat syiarnya agama. Syiarnya agama pada kita. Akan tetapi saat sahur ramai manusia leka dan lalai. Orang yang sengaja melalaikan termasuk orang yang terhina dan terhalang daripada kebaikan. Kecuali kalau ada uzur syar'i seperti sakit ataupun terlupa, ataupun uzur syar'i ni dia musafir, dia tak tahu kat mana nak pergi semayang tu, kat mana. Ni uzur syar'i. Kemudian dia musafir ataupun jaga malam dalam satu hal yang mesti dia lakukan. Itu lain lah. Maksudnya dia ni malam-malam kawal kesematan. Yang dia kerja ni, yang ni tak apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat pada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan binti si fulan itu. Bin si fulan itu, dahulu dia kerap kali melakukan qiyamul lail, kemudian sekarang dia meninggalkan qiyamul lail. Jangan jadi demikian. Rasulullah tak sebutlah nama fulan bin fulan itu, tapi Rasulullah kata, wahai Abdullah, kamu jangan jadi macam orang tu. Dulu belum kahwin, rajin bangun qiyamul lail. Dah dapat pasangan hidup, tak bangun-bangun dah qiyamul lail. Dulu belum kahwin tu bukan main lagi dia. Bangun. Kenapa? Nak dapat jodoh yang baik konon-konon. Nak dapat siap ber-SMS tu konon-konon. Ingatkan pada pasangan. Bangun sekonon-konon. Sebelum mana ni nak gambarkan orang yang anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang kan yang kahwin, bukan main lagi. Pasangan Islamic couple konon-konon dalam hidup mereka, tapi lepas pada kahwin tiba-tiba tak bangun qiyamul lail. Jangan demikian. Bangun-bangun tengok bola pula main mercun pula. Kan semalam kan dekat-dekat tempat kita ni beria main mercun, nak lawan bola ke nak lawan mercun ni. Sampai kena berhenti begitu je. Orang kita ni buat malu dunia je kita ni. Malaysia kita ni malu habis kita.
Ekonomi pun teruk. Orang main bola lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi tu, FIFA pula tu berhenti terus bola. Malaysia lawan Arab Saudi kan malam, dah kalah tak puas hati, lempar mercun terus. Gitu. Malu, seluruh dunia lah malu. Orang tengok Allah ada juga macam dia malu semua. Malu kerana sikap. Yang kedua, malu kerana apa dia? Sistem keselamatan yang longgar. Keselamatan. Sikap penonton tu satu. Sikap penonton ialah teruk penonton yang tak berakhlak. Seteruk-teruk Uganda pun tak macam tu. Senang cerita. Seteruk-teruk negara-negara yang tak bertamadun tu pun tak macam tu perangai. Ni perangai tunjuk perangai akhlak yang buruk. Ni daripada sikap ni. Daripada macam tak ada ketamadunan. Dia panggil demikian. Kemudian lepas pada tu, dalam keadaan sedemikian rupa pula, kita tunjuk bagaimana lemahnya security kita. Keselamatan dalam nak masuk stadium pun boleh lolos juga yang bahan-bahan yang sedemikian rupa. Menandakan apa dia? Menandakan kita tidak ambil berat terhadap keselamatan di kalangan kita. Malu peringkat dunia lah. Dah rancangan ditayang seluruh dunia. Ditayang dah lah sebelum daripada ni kalah 10-0 lah kita. Kalah tu bahagian bola lah nak sebutnya. Tu tak kira benda-benda yang lain lagi. Malaysia ni Allah macam nak jatuhkan nama kita ni peringkat dunia. Memang tak ada lah. Sebelum daripada ni orang kata Malaysia, orang kagum, beradab, berakhlak. Kalau pergi Mekah tu Malaysia, oh bagus. Tabung haji tu kira terpujilah konon-konon. Tak, sebenarnya datang tengok sebenar indah kabar daripada rupa begini. Kerana apa dia? Kerana sikap kita di kalangan kita. Dia datang sikap ni daripada semualah. Bermula daripada bawahan sampai atasan, atasan sampai bawahan, semua dalam keadaan rosaknya akhlak. Tak ada, nak qiyamul lail pun payah, nak bangun tahajud pun susah di kalangan kita. Ada buat majlis perdana, bangun qiyamul lail ramai-ramai. Jarang je bulan Ramadan je. Nak buat pula, yang buat tu siapa? Tok Imam, Tok Bilal. Ada menteri-menteri buat, ada majlis demikian buat. Kita ada lah selawat ya hanana kita. Tapi nak qiyamul lail, ada kita nak buat qiyamul lail perdana. Buat mayang tahajud, semayang, kita arahkan seluruh rakyat Malaysia kita ni supaya dalam keadaan semua bangun qiyamul lail, misal contoh. Jarang, kita tak pernah dengar lagi. Setakat ni tak ada lagi lah benda-benda yang demikian. Kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita sambung pada akan datang. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.